kembali dalam Awani Pagi. Bagi penonton setiap Astro Awani, saya kira pasti anda tahu mungkin setiap hujung minggu kami penyampai di Astro Awani ini akan akan menggunakan ataupun memakai pakaian batik pada setiap hujung minggu hari ini. Tapi kita lihat rakan setugas saya juga singgah berbaju batik. Ini adalah kerana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengisytiharkan tarikh 3 Disember setiap tahun sebagai Hari Batik Malaysia bermula tahun ini hari ini. Jadi beliau berkata kerajaan berharap dengan pengisytiharan hari tersebut ia dapat menggalakkan seluruh rakyat termasuk pihak swasta dan juga semua masyarakat berbilang kaum untuk memakai pakaian batik Malaysia. Hafizi. Dan katanya usaha berkenaan bertepatan dengan konsep keluarga Malaysia di mana seluruh rakyat berbilang kaum bersatu hati dalam menggayakan keunikan dan juga keindahan batik tempatan. Dan cukup sinonim bercakap mengenai batik ini, kita nak panggil jugalah salah seorang pengusaha dan juga pengeluar batik yang cukup terkenal di dalam negara kita yang mengeluarkan baju batik dan sebagainya. Kita nak bersama dengan Muhammad Zulfadli bin Muhammad Muhsin, merupakan pengurus pemasaran Kapten Batik, untuk bersama dengan kita berbincang sedikitlah mengenai inisiatif pemakaian batik ini. Selamat pagi Fadli. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik Fadli, sebagai pengusaha dalam industri batik ini, bagaimana anda melihat dari segi tahap kesedaran orang ramai mengenai busana tradisional ini dan pemakaiannya juga? Okey. Kita dah boleh nampak dah kesedaran untuk masyarakat ramai dan golongan belia khususnya atas usaha sama pihak kerajaan, usaha sama yang berterusan daripada pihak kerajaan dan juga pihak swasta untuk mempromosi dan mengaplikasikan batik dalam penggunaan harian ni lah. Fadli, kita juga nak melihatlah kan, kalau dahulu batik ini hanya terkenal di beberapa negeri lah, contohnya di Pantai Timur dan juga dijadikan sebagai buah tangan. Namun kini kita lihat pemakaian batik itu sudah menjadi normal, even di peringkat pekerja swasta maupun ahli parlimen juga sudah digalakkan memakai batik setiap hari Khamis. Adakah langkah ini menjadi pemangkin untuk memperluaskan penggunaan batik di Malaysia pada pendapat Fadil? Ya, saya setuju. Langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dan juga pihak swasta sendiri, dia sedikit sebanyak membantu dalam usaha kita untuk memperluaskanlah penggunaan batik ni di Malaysia. Dalam masa yang sama, kita boleh meningkatkan pendapatan pengusaha batik tempatan dan juga kraft khususnya. Yes, sir. Dan kalau kita lihat konsep mengenai batik ni sendiri, kalau kita tahu di Indonesia penggunaan batik sangat meluas hingga batik mereka ini dieksport ke luar negara dan sebagainya. Ini kerana mereka ada reka yang tersedia. Adakah kita ini boleh melakukan perkara yang sama dengan mempromosikan reka batik kita sendiri, Fadli? Oh, sudah tentu. Kita batik Malaysia sendiri, kita ada nilai-nilai tersendiri, yang nilai-nilai yang unik, di mana kalau kita boleh lihat dalam sudut pandang seperti tone warna dan juga pemilihan motif kita yang terdiri daripada flora, yang dia option dia pelbagai dan juga tak terhad. Dan dari situ kita boleh lihat yang keunikan batik Malaysia itu sendiri yang kita boleh letak dalam satu tempat di mana kita boleh berdaya saing dengan semua textile craft yang ada di dalam dunia ini sendirilah. Fadli, kalau kita nak lihat jugalah kepada para usahawan dalam negara kita sendiri, adakah Fadli melihat anak muda ketika ini lebih banyak berkecimpung dalam perusahaan batik, tak kiralah dari segi baju ke, kalau kita lihat juga kalau fashion itu beg tangan juga ada, kasut juga ada. Pada pendapat Fadli, adakah ia perlu diperluaskan lagi? Ya, saya. Sebab sekarang ni terima kasih juga atas usaha yang berterusan pada pihak kerajaan dan juga pihak swasta, di mana kerap untuk kita lihat sekarang ni dia mempromosikan batik untuk atas penggunaan harian, tak terhad kepada pemakaian formal bagi hari-hari yang tertentu. Kita boleh lihat aplikasi dia ni kita kepada pemakaian harian dan juga kita boleh terapkan sebagai gaya hidup, bukan saja
khusus untuk yang tertentu, aktiviti-aktiviti yang tertentu, tapi kita boleh lihat pemakaian batik contohnya kita boleh bawa pergi kepada shopping mall dan juga boleh bawa kepada bercuti dan juga pemakaian casual. Itu yang kita boleh lihat sendiri. Dan juga kalau berkenaan dengan pengusaha-pengusaha batik tempatan, kita bertuah. Kita kerap untuk datangkan nafas-nafas baru dan idea-idea yang lebih relevan untuk semua. Tak terhad kepada golongan yang tua saja, golongan yang berumur, dan sekarang ni kita boleh lihat golongan muda sendiri yang lebih minat untuk pakai batik pada setiap hari. Kita nak bercakap mengenai relevannya pemakaian batik ini, pastinya kita nak bercakap mengenai corak. Kerana anak muda dan juga warga yang berusia, mereka ada corak-corak yang mereka minat. Jadi kita nak tahu bagaimana sebenarnya batik ini telah pun melalui satu proses transformasi dan juga mungkin jika dulu coraknya more kepada tumbuh-tumbuhan, dan corak yang kini bagaimana, apakah trendingnya? Itu yang kita sendiri bertuah untuk pengusaha batik tempatan kita sekarang ni lebih kreatif atas galakan daripada pihak Kraftangan Malaysia dan juga pihak kerajaan sendiri untuk pengusaha batik keluarkan dengan idea-idea yang lebih relevan dengan tone warna yang lebih ceria, tone warna yang lebih sesuai untuk golongan muda untuk pakai, untuk minat untuk pakai pada hari-hari yang boleh mereka pakai, contohnya ke kerja dan juga untuk berjumpa santai dengan kawan-kawan. Itu wake up call untuk pengusaha tempatan lah, untuk untuk keluarkan lagi, hasilkan lagi batik Malaysia khususnya yang lebih sesuai untuk golongan-golongan muda dan juga golongan tak ketinggalan untuk golongan yang berumur juga. Ya, Fadli, kalau kita nak melihat kepada Kapten Batik itu sendiri, saya kira pastinya sudah cukup sinonim dalam perusahaan batik di dalam negara ini. Mungkin Fadli boleh kongsikanlah kan sebagai pengurus pemasaran Kapten Batik, apa perancangan seterusnya selepas ini? Kerana kita tahu Kapten Batik itu sudah mengeluarkan batik yang colournya sangatlah, orang kata sangat terang, malah motif-motif batiknya itu juga sangat menarik perhatian orang ramai ketika ini. Tapi melihat kepada mungkin jangka masa panjang, pelan tahun hadapan lah, apa agaknya perkongsian yang dapat Fadli kongsikan? Macam Kapten Batik sendiri, kita melihat satu batik ni sebagai gaya hidup. So kita tak terhad untuk baju atau apparel sahaja. Kita akan come out lagi dengan line of product yang sesuai untuk contohnya homeware, dan juga kita akan come up dengan something yang boleh letakkan kita sebaris dengan ke peringkat yang lebih global lagi. So kita akan untuk kita ke peringkat global, ada perkara yang kita akan tekankan, contohnya kualiti dan juga design yang bersesuaian untuk kita letakkan Kapten Batik ni mampu berjaya saing. Ya, saya. Nak bercakap, kita nak bercakap mengenai untuk mengangkat ke peringkat global ni, ringkas saja daripada Fadli sendiri, apakah harapan kepada kerajaan untuk membantu pengusaha-pengusaha batik ini supaya dapat mencipta nama di luar negara dan juga dapat mengangkat busana tradisional kita, iaitu batik ini sendiri? Okey. Harapannya untuk pihak kerajaan terus untuk mempromosikanlah batik ni. Kita bukannya terhad kepada hari batik saja. Dalam masa yang sama, kita kena bekerjasama antara pihak pengusaha, pihak kerajaan dan juga pihak Kraftangan sendiri untuk kita memastikan batik ni bukan terhad kepada hari batik dan bukan terhad saja kepada hari Khamis khususnya. Kita boleh pakai untuk hari-hari
dan bukannya terhad untuk pemakaian saja, dan sebab kita sendiri craft ni besar dia punya skop dia. Tu dalam masa yang sama kita boleh manfaatkan kepada semua untuk pengusaha batik tempatan dan juga craft. Ya. Okey, itu tadi Muhammad Zul Fadrili Muhammad Muhsin yang merupakan pengurus pemasaran Kapten Batik dalam kita bercakap berkenaan dengan Hari Batik Malaysia yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri setiap 3 Disember setiap tahun bermula tahun ini. Itu sedikit sebanyak perkongsian yang dapat kami bawakan berkenaan dengan Hari Batik Malaysia. Terima kasih kepada Kapten Batik kerana sudi kongsikan input dari pihak mereka itu, Hafizi.